Jenama wangian kereta terkemuka, Vanzo, perkenal produk peresap pintar untuk kereta, menggabungkan teknologi pintar untuk memberi pengalaman memandu lebih segar serta elegan. Istimewanya, jenama ini menggunakan teknologi sensor getaran canggih. Peresap dihidupkan secara automatik apabila enjin kereta berfungsi dan memasuki mod rehat selepas 5 minit kenderaan pada kedudukan statik atau diparkir. Menurut pengarah eksekutif Vanzo Malaysia, Michael Tan Chin Soon, peresap pintar ini menyerap semburan 360 darjah selari dengan prinsip jenama tersebut iaitu kesihatan adalah keutamaan. Vanzo peresap pintar juga dirumus khas agar setiap semburan bebas alkohol menjadikan pengalaman pemanduan lebih selamat dan mesra pengguna. Memberikan pengalaman penggunaan yang inovatif. Selain itu, ia bebas daripada alkohol industri, formaldehyde dan toluene dan juga memastikan suasana kereta yang lebih selamat dan sihat untuk semua pengguna. Produk ini juga menonjolkan fungsi pengesan pintar untuk mula atau henti secara automatik, wangian tahan selama 100 hari dan juga terdapat refill. Bateri tahan lama yang menyokong penggunaan sehingga 30 jam dengan cas 2 jam sahaja. Pelancaran produk berlangsung di Ibu Negara menyaksikan pasangan selebriti terkenal Hairul Azrin dan Hanis Zaleha dipilih Duta Vanzo. 4 wangian eksekutif ditawarkan iaitu Secret Musk, Classic Blossom, English Pear and Freesia serta Cloud Mist Tea Essence. Vanzo peresap pintar kereta ini boleh didapati menerusi rangkaian terpilih serta kios dan platform dalam talian. Satu daripada 2 sistem kabel internet dasar laut antarabangsa yang hubungkan Sarawak terus dengan negara-negara lain sudah siap. Ia membabitkan sistem kabel internet Batam Sarawak yang selesai pada 2022. Sistem kabel Express Asia Timur Hainan Hong Kong pula dijangka siap suku ketiga tahun depan. Ia berkapasiti hingga 160 terabit per saat. Laluan kabel dasar laut ini adalah dalam kategori rangkaian teras yang menghubungkan Sarawak dengan dunia luar seperti Hong Kong, China, Filipina, Thailand, Singapura dan Indonesia. Buat masa ini, kapasiti jaringan sedia ada adalah mencukupi bagi menampung permintaan masa hadapan. Trend aliran migrasi dalam negeri membabitkan penduduk dari desa ke bandar makin berkurang. Pada tahun 2022, jumlahnya 2.4% berbanding 3.0% pada tahun 2020. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan pihaknya sentiasa pastikan pembangunan di luar bandar dijalankan dengan kompetitif dan penuhi keperluan penduduk. Ia dilaksana menerusi kerjasama dengan pelbagai pihak selain merujuk data dan laporan. Antara fokusnya ketercukupan infrastruktur asas dan kemudahan sosial agar setanding bandar. KKW berharap melalui kaedah-kaedah yang digunakan ini, pembangunan infrastruktur dan kemudahan sosial di luar bandar dapat disanding dengan kawasan bandar bagi membolehkan penduduk luar bandar menikmati kualiti hidup yang lebih baik dan selaras dengan mereka yang tinggal di kawasan bandar. Hasil kutipan cukai taksiran Majlis Perbandaran Sepang dijangka meningkat tahun depan susulan kenaikan nilaian baharu. RM191 juta bakal diperoleh berbanding RM151 juta bagi tahun semasa. Kalau ikutkan semua PBT hanya dibenarkan menaikkan 25% daripada nilaian sebenar, manakala 75% sebenarnya diberikan pengecualian oleh kerajaan negeri. So maksudnya daripada segi kenaikan tersebut adalah 25% saja, yang mana katakanlah kalau kata sebelum ini cukai taksiran dia adalah RM100 dan selepas nilaian semula menjadi RM200, tetapi dengan adanya capping 25%, so instead of RM200 dia cuma dikenakan cukai taksiran baru sebanyak RM125 sahaja. Selaras peningkatan hasil cukai taksiran tersebut, MP Sepang akan terus berusaha bertingkat keupayaan perkhidmatan lebih baik. Sebanyak 10 projek pembangunan dirancang tahun depan.
Antaranya pembangunan kompleks komuniti Kampung Datuk Abu Bakar Baginda di Sungai Merab dengan peruntukan 17.3 juta ringgit. Selain pembinaan terminal bas 3 tingkat di Persiaran Multimedia Serberjaya membabitkan peruntukan 12.2 juta ringgit. Ini pula inovasi terkini dalam urusan menunaikan zakat diperkenal PPZ Mawib. Agensi itu merupakan institusi zakat pertama di dunia yang menyediakan perkhidmatan bayaran zakat menggunakan aset digital. Inisiatif ini turut bertujuan memastikan tiada golongan terlepas daripada menunaikan kewajipan zakat dalam sebarang bentuk aset yang dimiliki. Adanya platform yang seperti ini bukan sahaja ianya dapat memudahkan bagi pembayar-pembayar zakat untuk melaksanakan kewajipan mereka, tetapi saya menjangkakan lonjakan baru dari segi kutipan zakat terhadap sumber baru zakat, iaitu mata wang ataupun aset digital ini. Dan di samping itu kita berharap dengan adanya platform ini juga dapat menyaring kripto-kripto yang patuh syariah, dan yang paling penting bila sebut patuh syariah ni, antara salah satu kriterianya mestilah melaksanakan tanggungjawab berzakat itu. Kutipan zakat aset digital sejak Januari tahun ini naik 73% dengan kutipan hampir RM45,000. PPZ Mawib telah melantik Sharif Sendian Berhad sebagai ejen kutipan zakat pertama dengan menggunakan mata wang kripto. Rampasan berjumlah 434 juta ringgit berjaya dilakukan Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar tahun ini. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein, 136 kes diselesaikan dan 370 tangkapan dilakukan. Kejayaan ini dicapai menerusi Ops Bersepadu Khazanah, Ops Tiris, Ops Kontraband dan Ops E-Waste. Menerusi Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, kerjasama dilakukan bersama-sama agensi antarabangsa. Langkah itu bertujuan meningkatkan kapasiti penguatkuasaan untuk melindungi spesies haiwan ikonik seperti harimau Melaya dan orangutan. Pasukan Simpanan Persekutuan turut melaksanakan 34 serbuan dengan 76 tangkapan dan rampasan bernilai 37.1 juta ringgit. Malah pasukan polis Marin juga berjaya menumpaskan lebih 7,000 kes jenayah di perairan negara dengan nilai rampasan dan saman 210 juta ringgit. JPA nafi dakwaan semua penjawat awam diwajibkan memiliki indeks jisim badan BMI seimbang mulai tahun hadapan. Kenyataan JPA menegaskan tiada arahan rasmi dikeluarkan mengenai perkara tersebut. Bagaimanapun, JPA menggalakkan penjawat awam laksana saringan kesihatan kendiri dan merekodkan maklumat itu dalam sistem pengurusan maklumat sumber manusia Hermes. Langkah itu selaras berkeliling MyPPSM 2022 yang memperkenalkan inisiatif pengisytiharan rekod kesihatan bagi membudayakan gaya hidup sihat sejak September 2022. Dalam pada itu, tiada syarat tambahan kepada warga emas bagi memperbaharui lesen memandu LMM. JPJ menafikan mesej yang tular berhubung perkara itu yang mengatakan perlu menjalani penilaian kompetensi dan kesihatan. Kenyataan JPJ menyatakan proses pembaharuan LMM masih tertakluk kepada syarat dan prosedur operasi standard pembaharuan LMM sedia ada di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai diingatkan tidak menyebarkan maklumat palsu dan meneliti setiap maklumat yang diterima.